Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masuk ke chapter kita yang ke-12. Minggu lepas, Cikgu Muzah dah masuk dan telah ajar tentang basic kepada mode, mean dan juga median. Okay, tajuk bab ni sebenarnya adalah measures of central tendencies ya. Ataupun sukatan kecenderungan membulat bahasa Melayu dia. Tapi sebab pelik sangat bunyi tajuk dia, jadi senang cerita kita sebut statistik. Okay, benda-benda ni mode, mean, median semua ni biasanya kita panggil sebagai statistik lah. Okay, pada minggu lepas Cikgu Muzah dah ajar basic mode, mean, median dan dia telah tekankan yang banyak tentang pasal ungroup data. Okay, ungroup data ni adalah tentang data-data yang tak terkumpul, data-data yang terbiar sahaja. Maksudnya tak dikumpulkan ke dalam jadual. Biasanya data-data yang ungroup data ni adalah data-data yang sedikit. Okay, sekarang kita nak tengok soalan yang banyak tentang kepada group data ataupun data-data yang banyak yang telah diletakkan di dalam jadual ataupun frequency table. Okey, ulang balik. Apa itu mode, mean dan juga median? Mudah, bahasa mudahnya, mode ni adalah data yang mempunyai kekerapan yang tertinggi ataupun frekuensi yang tertinggi. Contoh, kalau saya tulis kat sini nombor 1, 2, 3, 3, 4, 5. Okey, nombor 3 kat sini berulang 2 kali. Jadi kekerapan dia adalah 2 kali. Okay, kekerapan atau frekuensi ni adalah bilangan dia berlaku. Jadi kat sini sebabkan 3 tu berlaku 2 kali, maka dia adalah mode dekat sini. Okay, mean tu apa? Mean tu adalah average ataupun purata. Okay, kamu tambahkan semua ni 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kamu tambahkan dan kamu bahagikan dengan bilangan data yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tambah semua ni, kamu bahagikan dengan 6, maka dapatlah mean. Okay, apa pula median? Median itu adalah data yang terletak di tengah-tengah. Okay, data yang terletak di tengah-tengah. Disebabkan data ni adalah data yang nombor dia genap. Okay, jadi kamu kena ambil 2 data yang di tengah-tengah, kamu kena tambahkan dia dan kamu kena bahagikan dengan 2, maka kamu dapatlah dia punya median. Okay, ini adalah contoh ungroup data. Nak dapatkan dia punya median, maka kamu kena tambah 2 data tengah, bahagikan dengan 2. Okay, ni benda ni kamu dah belajar dengan Cikgu Muzah minggu lepas. Jadi sekarang kita nak tengok how to find median. Okey, takut ada yang lupa, kita tengok balik how to find median, cara-cara untuk kita dapatkan median. Okey, median ni nak dapatkan dia ada dua cara yang berbeza mengikut bilangan data bilangan kekerapan tersebut. Kalau kekerapan tersebut adalah genap, okey, even ni adalah genap, maka kita kena ambil dia punya 2 data, kita kena tambahkan dia dan kita kena bahagikan dengan 2. Okey, macam mana nak dapatkan data tersebut? Kita ambil bilangan frekuensi, kita bahagikan dengan 2, maka dapatlah kedudukan data yang pertama. Kemudian data yang seterusnya untuk yang ni kita kena ambil bilangan frekuensi, bahagikan dengan 2, kemudian kita tambahkan dengan 1. Okey, sekali lalu kita tengok benda ni macam susah, tak faham. Okey, tak apa, kejap lagi kita akan tengok contoh dengan soalan. Okey, untuk yang bilangan data dia adalah ganjil. Contoh frekuensi dia adalah ganjil. Okay, jadi cara nak dapatkan position of data, position of median tu adalah dengan cara kita ambil bilangan frekuensi, ditambahkan dengan 1, dibahagikan dengan 2. Jadi ini adalah cara untuk kita dapatkan median. Okay, tengok benda ni sekali lalu macam tak faham. Okay, apa benda semua ni pening kepala lah, M tambah 1 lah, N tambah 2 lah. Okay, adalah lebih mudah untuk kita tengok direct dengan soalan. Okay, ini adalah example 5 saya ambil daripada buku teks, muka surat berapa tak ingat. Kita tengok balik muka surat. Ni muka surat 250, example 5. Saya ambil kat sini, kamu boleh rujuk buku teks kalau kamu tak faham lagi nanti. Okay, the table shows the time taken to build a model of a rocket in a science activity for 11 groups of students. Okay, jadual ini menunjukkan masa yang diambil untuk membina roket. Okay, roket air tembak ke atas tu kan. Okay, yang keluar air tu. Okay, jadi ni adalah data yang telah diambil oleh 11 kumpulan. Okay, 11 kumpulan pelajar untuk menyiapkan. Okay, jadi untuk kumpulan yang menyiapkan roket tersebut dalam masa 10 minit, ada 1 kumpulan. Yang menyiapkan dalam masa 20 minit, ada 6 kumpulan. Yang menyiapkan roket tersebut dalam masa 30 minit, ada 3 kumpulan. Yang menyiapkan dalam masa 40 minit, ada 1 kumpulan. Okay, jadi soalan ini dicakap, determine the median using the frequency table. Tentukan median dengan menggunakan jadual kekerapan berikut. Ini kita panggil frequency table ataupun jadual kekerapan. Okey, sekarang saya nak ubah sikit soalan. Saya tak mau cari median je, kita nak buat semua sekali. Mode, mean, median. Okey, kita buat median lah sekali sebab median adalah antara yang paling susah antara ketiga-tiga ni. Okey, jadi mula-mula sekali kita tengok dulu mode dia.
Okey, kita tengok mode. Mode ni kita kena tengok dekat dia punya frekuensi. Okey, ni adalah frekuensi ataupun kekerapan dia tadi. Dekat mana kekerapan yang paling tinggi? Okey, kekerapan yang paling tinggi adalah dekat sini. Itu nombor 6. Okey, disebabkan 6 ni maksudnya 6 kumpulan menyiapkan dalam masa 20 minit ukat air itu. Jadi, maka mode dia adalah 20. Mode dia bukan 6 ya, mode dia adalah 20. 6 tu adalah frekuensi dia, dia menunjukkan yang kekerapan itu 20 minit tu yang paling ramai kumpulan siap waktu tu. Okey, 20 itu adalah dia punya mode. 6 tu frekuensi dia. Okey, selesai untuk mode. Sekarang kita nak buat min. Macam mana nak menentukan min untuk yang jadual group data macam ni? Caranya adalah kita kena ambil hasil tambah frekuensi didarabkan dengan data. Kita ambil ataupun data darabkan dengan frekuensi. Okey, ambil yang atas ni darab bawah. Ambil atas darab bawah, ambil atas darab bawah. Macam mana nak buatnya ni? Okey, saya tunjuk kat sini min. Cara nak dapatkan min, kita ambil data ni darabkan dengan frekuensi dia. Contoh 10 darabkan dengan 1. Yang atas ni data darabkan dengan frekuensi. Tambahkan dengan yang sebelah punya pula. Okey, sebelah punya dia punya data 20, dia punya frekuensi 6. So tambahkan dengan 20 didarabkan dengan 6. Ditambahkan dengan data yang sebelah 30 didarabkan dengan frekuensi dia 3. Ditambahkan dengan yang data sebelah 40 didarabkan dengan frekuensinya adalah 1. Dibahagikan dengan total frekuensi. Jumlah frekuensi ya, bukan jumlah data. Jumlah frekuensi ada berapa? 1 tambah 6, 7. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 1, 11. Jadi ini adalah jumlah frekuensi, maka kita bahagikan dia dengan 11. Jadi 10 darab 1, kita selesaikan ni. 10 darab 1 dapat 10. Tambahkan dengan 20 darab 6 jadi 120. Ditambahkan dengan 30 darab 3, 90. Ditambahkan dengan 40 darab 1, dapatlah 40. Dibahagikan dia dengan 11. Okey. Ini kita tambahkan 10 tambah 120, 130. 130 tambah 90, 220. 220 tambah 40, jadi 260. Maka min dia adalah 260 dibahagikan dengan 11. Mana kalkulator saya? Jadi kita ambil 260 dibahagikan dengan 11, maka min dia adalah 23.63636363. Okey, jadi kita ambil 2 tempat puluhan at least, maka min dia akan jadi 23.63. Alright, betul tak ni? Kita check dulu min dia. Oh, ni soalan tak ada min. Okey, tak apa. Okey, ni adalah cara untuk dapatkan min. Okey, kita ambil data, darabkan dengan frekuensi. Tambahkan semua, dibahagikan dengan jumlah frekuensi dan kita selesaikan untuk dapatkan jawapan. Okey, tunjukkan jalan kerja dengan lengkap. Okey, selesai dah. Mode dah selesai, min pun dah selesai. Sekarang kita nak tengok tentang median. Okey, macam kita tengok mula-mula tadi, nak dapatkan median ada dua cara. Okey, sama ada odd ataupun even. Jadi kita kena tentukan dulu yang mana satu kita punya data ni. Okey, data kita ada berapa? Ada 11. Okey, ada 11. Okey, kalau kat sini kamu tak nampak, tolong kira dalam frekuensi table ni. 1 tambah 6, 7, 7 tambah 3, 10. 10 tambah 1, 11. Maka kita kena gunakan yang odd. Okey, dia adalah ganjil odd. So, position of median, okey, median tu terletak pada kedudukan yang ini. Okey, jadi kita kena ambil n tambah 1 dibahagikan dengan 2 di mana n itu adalah jumlah frekuensi. Okey, kita tulis kat ni position of median dulu. Kedudukan median. Position of median equal to n tambah 1 dibahagikan dengan 2 di mana n itu adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi tadi ada 11 ditambahkan dengan 1 dibahagikan dengan 2. 11 tambah 1 jadi 12, 12 bahagi 2 maka dapat dah 6. Maka kedudukan median adalah pada data yang ke-6. Bukan yang ni ya, ni adalah frekuensi. Kedudukan median itu adalah pada data yang ke-6. Jadi macam mana kita nak tentukan kedudukan data tersebut? Okey, cara untuk kita tentukan kedudukan data tersebut adalah kita kena tambah satu lagi jadual di bawah jadual ini. Okey, kita kena dapat tambah lagi satu kotak di bawah jadual ini. Okey, saya potong jadual ni sekejap. Okey. Okay, ini adalah data yang terletak di sini tadi. Sekarang ni apa yang kita kena buat adalah kita kena tambah satu lagi position of median, position of data, position of data di bawah ini, iaitu kedudukan data. Okey, maksudnya dekat sini. Dalam ni, position of data, kat sini ada satu je data, betul tak? Okey, dalam masa yang ke-10, ada satu je kumpulan yang terhasil. Jadi kat sini kita tulis 1.
Okey, dalam masa yang 20 minit ni ada 6 kumpulan. Maka data yang terletak dalam data ni adalah data yang kedua. Sampai kita kira 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi kita tambah kat sini. Sorry. Alamak apa cakap. Okey, kita patah balik sikit. Okey, jadual ni betul. Okey, saya lukis balik jadual. Okey, sini adalah position of data. Okay, maksudnya tadi 11 data, 11 kumpulan tadi, kat mana kedudukan dia? Okey, yang buat kumpulan yang buat dalam masa 10 minit ada satu saja. So kita letak data dia dekat sini, satu kumpulan. Okey, yang buat dalam masa 20 minit ada 6 kumpulan. Jadi kumpulan yang mana yang ada kat sini? Maksudnya dia adalah kumpulan yang kedua. Ada 6 kumpulan kan? Kumpulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kumpulan kedua sampai kumpulan ketujuh ada dekat sini. Okey. Kumpulan pertama tadi ada kat sini sebab ada satu je kumpulan. Okey. Kat sini ada 6 kumpulan, maka dia adalah kumpulan kedua sampailah kumpulan ketujuh. Okey, dalam masa 30 minit pula ada kumpulan ada 3 kumpulan dalam ni. Kumpulan mana yang terletak dekat dalam ni? Maksudnya dia adalah kumpulan yang ke-8. Kat sini 7 kan? Kita sambung kat sini 8. 8, 9, 10. Ada 3. 8, 9, 10. Jadi kat sini kita tulis 8 hingga 10. Dan yang terakhir sekali kat sini ada satu sahaja data, maka kat sini kumpulan yang ke-11 berada di sini. Okey, jadi sini ada satu kumpulan, sini ada 6 kumpulan iaitu kumpulan kedua sampai kumpulan ke-7. Kat sini ada 3 kumpulan iaitu kumpulan ke-8 hingga kumpulan ke-10 dan kat sini ada kumpulan yang terakhir iaitu kumpulan 11. Ini adalah kedudukan data. 11 ni tadi, 11 kumpulan tadi, kat mana kedudukan dia? Ini yang saya tunjukkan di dalam jadual ini. Okey, kita dah dapat jawapan belum? Belum lagi. Tadi apa yang kita buat hanyalah kita nak tentukan kat mana median duduk. Median duduk pada data yang ke-6. Dan ini apa yang kita buat adalah kita nak tentukan position of data. 11 kumpulan ni tadi kat mana dia duduk. Okey, jadi sekarang kita nak tentukan median. Median terletak pada kedudukan yang ke-6. Kat mana kedudukan yang ke-6? Kedudukan yang ke-6 adalah di sini iaitu di antara kumpulan 2 hingga 7. Okey, 6 ada kat sini kan? Jadi median dia adalah yang ini. Okey, median dia adalah 20. Okey, median sama dengan 20 sebab position of data adalah pada 6 dan ini position of position of median adalah pada kedudukan yang ke-6 dan dia terletak di sini. Okey, jelas Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. The table shows time taken to solve the number of crossword puzzles in the Malay Language Society activity for 12 groups of students. Okey, jadual menunjukkan masa yang diambil untuk menyelesaikan teka selang kata bahasa Melayu. Teka selang kata dalam Persatuan Bahasa Melayu untuk 12 kumpulan pelajar. Okey, jadi ada 12 kumpulan kat sini. Ni adalah dia punya frekuensi ya. Okey, yang menyelesaikan dalam masa 10 minit ada 2 kumpulan. Yang menyelesaikan dalam masa 20 minit ada 4 kumpulan, yang menyelesaikan dalam masa 30 minit ada 5 kumpulan dan yang menyelesaikan dalam masa 40 minit ada 1 kumpulan. Determine the median for the frequency table. Okey, saya nak tunjukkan untuk kali terakhir mode, median dan juga mean. Saya nak potong median ni, saya nak tunjukkan mode, mean, median. Okey, pertama sekali kita tentukan dia punya mode. Yang mana mode? Mode mudah saja, kita tengok frekuensi yang paling tinggi iaitu 4, maka mode dia automatik adalah 20. Okey, mode sama dengan 20. Bukannya 4 ni mode dia. Okey, mode dia adalah 20. Okey, mean pula macam mana nak buat? Okey, mean tadi saya dah tunjuk dah. Mean sama dengan kita ambil data darab frekuensi, tambahkan dengan data darab frekuensi. So, 10 darabkan dengan 2, ditambahkan dengan 20, darabkan dengan 4, ditambahkan dengan 30, didarabkan dengan 5, ditambahkan dengan 40, darabkan dengan 1, dibahagikan dengan jumlah frekuensi. Okey. 2 tambah 4, 6 dan tambah 5 jadi 11. 11 tambah 1 jadi 12. Ini adalah jumlah frekuensi bahagikan dengan 12. 10 darab 2 jadi 20. Ditambahkan 20 darab 4, 80. Ditambahkan dengan 30 darab 5 adalah 150. Ditambahkan dengan 40. Okay, benda ni kamu boleh tekan kalkulator ya. Saya malas nak buka kalkulator so saya congak lah. Okay, tak boleh congak, tolong tekan kalkulator. Okay, so 20 tambah 80, 100. 100 tambah 150 jadi 250. 250 tambah 40 jadilah 290. Jadi 290 dibahagikan dengan 12. Okey, yang ni barulah kau kalkulator. 290 bahagi 12. Jadi dapat 24.166666. Jadi kita ambil 2 tempat puluhan.
Jadi dah 24, 1/7. Okey, jadi ini adalah cara untuk mendapatkan mean untuk grup data. Okey, data yang terletak di dalam jadual. Okey, selesai dah untuk mode dan juga mean. Mudah saja. Sekarang kita nak tengok tentang median. Okey, mula-mula sekali kita kena tengok dulu position of median. Okey, position of median. Median ni terletak di mana? Okey, sebelum tu kita kena tengok dulu median ni. Macam mula-mula sekali saya cakap, ada dua jenis iaitu even ataupun odd. Kita kena tengok frekuensi kita berapa. Okey, untuk soalan yang ni, frekuensi dia adalah 12. 2 tambah 4, 6, 6 tambah 5, 11, 11 tambah 1, 12. Jadi dia adalah even. Jadi macam mana nak buat even? Even ni kita kena ambil dua data di tengah-tengah dan kita kena bahagikan dengan 2. Okay, jadi kita kena dapatkan data yang pertama iaitu frekuensi dibahagikan dengan 2. Kemudian kita kena ambil data yang kedua iaitu frekuensi dibahagikan dengan 2, tambahkan dengan 1. Ambilkan kedua-dua data ni, kita tambahkan dia, bahagikan dengan 2, maka barulah kita dapat median. Okay, contoh position of median dulu. Okay, untuk yang median data yang pertama, kita ambil n perkan dengan 2 iaitu 12 perkan dengan 2. So kita dapat 6. Ni median tetap pada data yang ke-6. Okey, data yang kedua pula kita letak pada ni n per 2 tambahkan dengan 1. Okey, jadi n per 2 tambahkan dengan 1. 12 per 2 tambahkan dengan 1. Maksudnya 12 bagi 2 6 tambahkan dengan 1 jadi 7. Maksudnya kita ambil data yang ke-6 dan juga data yang ke-7. Kita tambah data yang ke-6 dan data ke-7 ni kita bahagikan dengan 2. Okey, sekarang saya nak ambil jadual ni. Apa yang kita kena buat adalah kita kena buat position of data. Kita dah tentukan dah median terletak pada data yang ke-6 dan juga data yang ke-7. Sekarang apa yang kita kena buat adalah kita kena tahu dekat mana 12 kumpulan tu, kat mana dia terletak. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena tambah kat mana saya letak ni? Tak sini lah dia. Okey, apa yang kita kena tambah adalah tambah lagi kotak kat bawah ni iaitu position of data. Okey, buat kotak. Allah. Curve lah pula. Saya lukis straight jadi curve. Sudah. Tak apa lagi sekali. Biarlah dia. Okey. Okey, jadi dekat sini ada dua kumpulan. Nampak ada dua kumpulan. Jadi yang terletak dalam kotak ni position of data adalah kumpulan pertama hinggalah kumpulan yang kedua. Okey, dekat sini ada 4 kumpulan. Nampak ni? Dekat sini ada 4 kumpulan. Jadi kita mula dengan kumpulan yang ketiga. Sambung ni 2, sambung ni 3. Ada 4 kumpulan. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Jadi kumpulan ketiga sehinggalah kumpulan yang ke-6. Sambung sini. Kumpulan ke-7, 7, 8, 9, 10, 11. Sebab ada 5 kat sini. Ada 5 kumpulan dalam ni. So kita start dengan 7. 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kumpulan ke-7 hingga kumpulan ke-11 dan yang terakhir adalah kumpulan yang ke-12. Okey, jadi kita dah dapat dah. Median terletak pada yang ke-6 dan juga ke-7. Jadi kita kena dapatkan yang ke-6 dengan ke-7. Data pada kedudukan yang ke-6 adalah kat sini iaitu 20. Yang ni data dia adalah 20. Nampak ni kedudukan yang ke-6 di sini data dia adalah 20. Data yang ke-7 adalah di sini iaitu 30. Okey, satu data 6 ada di sini iaitu 20. Satu data kedudukan yang ke-7 di sini iaitu 30. Jadi maksudnya kita ambil 20 dan 30 ni, kita tambahkan dia dan kita bahagikan dengan 2. Maka median adalah bersamaan dengan 20 ditambahkan dengan 30 dibahagikan dengan 2. 20 tambah 30 adalah 50 dibahagikan dengan 2. Maka kita dapat 25. Ini adalah mediannya untuk soalan nombor 2. Okey, jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Calculate the median for the situation on the right. Okey, nak median. Saya nak tunjukkan untuk ketiga-tiganya. Mode, mean dan juga median. Macam mana nak buat? Okey, ni. Mode dia yang mana? Kita tengok yang paling banyak. Okey, sini ada 2 mode. Okey, ni tak boleh tentukan mode sebab ada dua nilai yang frekuensi dia sama. Okey, tak apalah. Kita buat yang median je lah. Okay, the dot plot shows the total students at the library in 6 days. Okay, jadi macam mana kita nak tentukan median ni? Okay, jadi kita kira dulu frekuensi dia ada berapa. Yang pertama, kita kira dulu frekuensi dia ada berapa untuk kita tentukan position of median.
Okay, position of median. Yang ni dulu kamu kena tentukan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Jadi dia adalah odd. Jadi bila odd, kita ambil n tambah 1 dibahagikan dengan 2 untuk position of median dia. Jadi kita ambil 13 tambah 1 dibahagikan dengan 2. 13 tambah 1, 14. 14 bagi 2, jadi 7. Maka median terletak pada data yang ke-7. Yang mana data yang ke-7? Kita kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7 ada dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7 ada dekat data yang ketiga ni. So, dia punya median adalah bersamaan dengan 3. Okay, as simple as that. Itu sahaja. Okay, tengok contoh lagi. Okay, the bar chart shows the number of food coupons sold by Form 2S teachers during co-curricular day. Okay, ini adalah jumlah jumlah apa ya? Jumlah tiket kantin lah, ni macam air kantin. Okay, jumlah tiket air kantin yang telah dijual oleh guru 2S untuk hari kurikulum. Okay. Determine mode, mean and median. Okay, jadi kat sini, okay. Yang jual 1 kupon ada 1. Yang jual 2 kupon ada 3. Yang jual 3 kupon ada 6. Yang jual 4 kupon ada 4. Yang jual 5 kupon ada 2. Okay, lagi sekali. Ini number of food coupon sold. Jadi yang terjual 1 kupon ada 1. Yang jual 2 kupon ada 3. Yang jual 3 kupon ada 6. Yang jual 4 kupon ada 4. Yang jual 5 kupon ada 2. Jadi yang mana mode dia? Mode kita tengok yang mana yang mempunyai frekuensi yang tertinggi, iaitu yang ini. Jadi dia punya mode adalah 3. Okey, mode sama dengan 3. Simple, mode tak payah nak kira. Okey, yang kedua mean. Macam mana kita nak buat mean? Sama sahaja, kita ambil data, kita darabkan dengan frekuensi. Okey, 1 darabkan dengan 1. 1 darab 1 ditambahkan dengan yang kedua, 2 darabkan dengan 3. Ditambahkan dengan data yang seterusnya, 3 darab 6. Ditambahkan dengan data yang seterusnya, 4 darab 4. Ditambahkan dengan data yang terakhir, 5 darab 2. Okey, dibahagikan dengan jumlah frekuensi. Frekuensi semua sekali ada berapa? 1, okey, kita tulis. Kat sini 1, kat sini ada 3, kat sini ada 6, sini ada 4, sini ada 2. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 2, 16. Jadi total semua sekali ada 16 data. Okey, 1 darab 1, 1. Tambah 2 darab 3, 6. Tambahkan 3 darab 6, 18. Tambahkan dengan 4 darab 4, 16. Tambahkan dengan 5 darab 2, 10. Dibahagikan dengan 16. Okey, jadi kita tekan kalkulator lah. 1 tambah 6 tambah 18 tambah 16 tambah 10. 1 tambah 6 tambah 18, tu ke ni? Tambah 18 tambah 16 tambah 10. Tambah 16 tambah 10. Okey, so dapat 51. 51 kita bahagikan dengan 16. Sama. 1 bahagikan dengan 16. Maka min dia adalah 3.1875. 3.19 lah, kita ambil 2 tempat puluhan. Okey, jadi min dia akan dapat 3.19. Okey. Simple saya tunjukkan cara untuk dapatkan min. Mode kita ambil frekuensi tinggi, min kita ambil data darabkan dengan frekuensi, dibahagikan dengan jumlah frekuensi, dapatlah min dia. Dan yang terakhir, cara untuk kita dapatkan median. Okey, nak dapatkan median, mula-mula sekali kita kena tentukan. Okey, kita kena tentukan position of median. Okey, nak tentukan position of median, kita kena tahu dulu frekuensi ni dalam bentuk frekuensi, bilangan frekuensi adalah odd ataupun median, odd ataupun even. Kita dah kira tadi dia ada 16 Sini 1, sini 3, sini 6, sini 4, sini 2. 1 tambah 3 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 4 16, 10 tambah 4 14, 14 tambah 2 16. Jadi dia adalah even median. Bila dia even, maka kita kena dapatkan dua data. Okey, jadi data yang pertama terletak di position of median. Data yang pertama terletak pada n per 2. N dia adalah 16 dibahagikan dengan 2. 16 bagi 2 jadi 8. Jadi data yang pertama terletak yang pada yang ke-8 dan juga kita tambah je satu, iaitu ke-9. Tak payah nak tunjuk jalan kerja lagi satu. Okey, jadi
median terletak pada data yang ke-8 dan juga data yang ke-9. Jadi macam mana kita nak tentukan ni? Okey, kita buat kat sini. Sini ada satu saja data, satu je. Jadi kat sini kita tulis kumpulan satu saja. Kat sini ada 3, betul tak? Kat sini ada 3. Jadi kita mula dengan nombor 2. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Kita tambah 3 2, 3, 4. 3 je ni. Nampak ni? 3. Kita start dengan 2, 3, 4. So ini kedudukan data dia adalah 2 hingga 4. Okey, sini ada 6. Okey, jadi kita start dengan nombor 5. Sini kan tadi 4 sambung dengan nombor 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, jadi data ke-5 hingga data ke-10 dekat sini. Okay, sini ada 4. So kita start dengan 11. 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14. Jadi data yang ke-11 hingga data yang ke-14 dan seterusnya 15 hingga 16. Ada 2 data kat sini. Okey, jadi kita nak dapatkan median iaitu pada data ke-8 dan juga data yang ke-9. 8 kat mana? Okey, 8 ada kat sini. 9 pun ada kat sini. Okey, 8 ada kat sini. 9 pun ada kat sini. Maksudnya kita kena ambil data yang ke-8 tu adalah data yang ke-8 adalah 3, data ke-9 pun adalah 3. Maka dia punya median kita ambil 3 tambah 3 bahagikan dengan 2. 3 tambah 3 6 dan bagi 2 dapat balik 3. Maka mediannya adalah 3. Okey, boleh jelas Okey, kita tengok contoh lagi. This dot plot shows the result of a survey on the consumption of canned carbonated drinks of 26 students per day. Calculate the mean of the number of cans of carbonated drinks consumed by them in a day. Okey, jadi saya nak kamu selesaikan soalan ni, kamu buat sendiri dan kamu snap gambar, kamu telegramkan dekat kamu punya guru subjek matematik masing-masing. Okey, ini untuk menunjukkan kehadiran kamu ini, kamu hadir ke tidak, kamu tengok video ni ke tidak. Jadi tolong selesaikan soalan ni dan hantarkan gambar dia yang kamu selesaikan tu pada guru kamu masing-masing. Okey, saya tunjuk soalan yang seterusnya. Okey, ni adalah soalan yang terakhir. Example 9. The table shows the hour of internet usage of Form 2 students in a day. Jadual menunjukkan jumlah penggunaan internet oleh tingkatan 2 dalam masa 1 hari. Calculate the mean for the frequency table below. Okey, kita nak mean je, saya nak tunjuk semua sekali. Mode, mean dan juga median. Okey, yang menggunakan 1 jam 1 hari ada 2 orang. Yang menggunakan 2 jam sehari ada 6 orang. Yang menggunakan 3 jam sehari ada 11. Yang menggunakan 4 jam sehari ada 7. Yang menggunakan 5 jam sehari ada 9. Jadi, saya nak kira mode, mean dan juga median untuk data ini. Jadi, mode dulu. Simple. Mode adalah frekuensi yang tertinggi iaitu 11 ni. Okey, jadi dia punya mode adalah 3. Okey, simple. Mode tak payah nak kira Terus pilih yang mana yang punya frekuensi yang tertinggi. Okey, seterusnya mean. Okey, mean macam biasa kita ambil data darab frekuensi. Okey, so 1 darab 2 ditambahkan dengan 2 darab 6 ditambahkan dengan 3 darab 11 ditambahkan dengan 4 darab 7 ditambahkan dengan 5 darab 9 dibahagikan dengan jumlah frekuensi. Ada berapa frekuensi ni? Okey, 2 tambah 6 8, 8 tambah 11 sorry, kepala saya jam malam ni. 2 tambah 6 8, 8 tambah 11 19, 19 tambah 7 jadi 26, 26 tambah 9 Allahu Akbar. Saya dah pening malam-malam ni. Sorry, saya kena tekan kalkulator. 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 11 tambah 7 tambah 9. Okey, jadi 35. Jam kepala malam-malam. Okey, jadi 35 ni adalah jumlah frekuensi ya, hasil tambah ke semua ini. Okey, jadi kita selesaikan 1 darab 2 2 tambahkan dengan 2 darab 6 12 tambahkan dengan 3 darab 11 33 tambahkan dengan 4 darab 7 28 didarabkan dengan 5 darab 9 adalah 45 dibahagikan dengan 35. Okey, jadi kita tekan komputer ya. 2 tambah 12 tambah 33 tambah 28. 2 tambah 12 tambah 33 tambah 28. Kita tambah berapa lagi? Tambah 45. Okey. Tambah 45. Jadi 120. 120 kita bahagikan dengan 35. Maka dapatlah 3.42857. Kita ambil 2 tempat puluhan jadi 3.43.
Okay, jadi kita ambil 24.3.43. Maka ni adalah dia punya mean. Okey, selesai. Dan kita nak tengok yang terakhir sekali adalah dia punya median. Okey, median benda yang best. Position of median. Ini benda yang pertama kamu kena buat. Okey, jadi kita dapat dah dia punya number of students ni, frekuensi dia adalah 35, maka dia adalah jenis odd. Tengok balik odd. Ni odd. Okey, odd, jadi kita dapatkan data kedudukan median dia pada yang n tambah 1 per 2. Okey, n tambah 1 per 2. Okey, jadi itu tadi ni n tambah 1 dibahagikan dengan 2. N dia adalah 35 tambahkan dengan 1 bagi 2. 36 bagi 2 jadi berapa? 9 bagi 2 jadi 18. Jadi data pada kedudukan yang ke-18. Okey. Betul tak ni? Ya, malam-malam ni pening takut salah pula. Allah. Betul 18. Okey, jadi data tetap pada kedudukan yang ke-18. Okey, belum siap lagi. Apa yang kita kena buat adalah kita kena tentukan kedudukan data dekat sini. Okey, saya potong dulu jadual ni. Okey. Seterusnya apa yang kita kena buat adalah kita kena tambahkan satu lagi jadual kat bawah ni, iaitu position of data. Okey. Okey, sini ada dua kumpulan, maka data yang terletak itu adalah data pertama dan juga data kedua. Sini ada 6, maka kita start dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 3 sampai 8. Seterusnya 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 9 sampai 19. Seterusnya ada 7. 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Okey, jadi 20 sampai 26 dan yang terakhir 27 sehinggalah 35. Terakhir kira dah sampai ujung. Okey, 27 sampai 35. Okey, jadi kita punya median terletak pada kedudukan yang ke-18 iaitu di sini. Jadi dia punya median adalah automatic 3. Okey, selesai. Baik, itulah cara-cara untuk kita dapatkan mode, mean dan juga median untuk group data. Okey, jangan lupa tolong hantar jawapan kamu untuk yang soalan tadi pada guru kamu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.